peralihan format penganjuran APEC 2020 beri penjimatan kos sebanyak RM233.4 juta. Salam sejahtera, anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Parlimen 14. Sidang Dewan Rakyat siang tadi meluluskan rang Undang-Undang Perbekalan 2021. Peringkat jawatankuasa melibatkan 3 lagi kementerian masing-masing, iaitu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Terdahulu ketika menggulung perbahasan bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Menteri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memaklumkan kepada pengetahuan ahli bahawa kos penganjuran persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2020 hanya RM66.6 juta sahaja, walaupun peruntukan yang disediakan berjumlah RM300 juta bagi tujuan itu untuk tahun ini. Akuinya, peralihan format penganjuran daripada fizikal kepada maya berikutan penularan pandemik COVID-19 yang menyebabkan penutupan sempadan negara telah memberikan penjimatan kos sebanyak RM233.4 juta. Kita jimatkan RM233.4 juta. Yang berhormat Datuk Pengerusi, RM233.4 juta miti serahkan balik kepada Kementerian Keuangan kerana Kementerian Keuangan perlukan dana yang besar untuk pakej rangsangan ekonomi membantu rakyat di bawah yang terkesan akibat COVID-19. Maka selebihnya hanya RM66.6 juta yang kita gunakan. Saya nak sebut satu persatu. Pertama, penyaluran kepada kementerian-kementerian berjumlah RM13 juta. Kementerian Keuangan 7 juta untuk melaksanakan APEC di peringkat kementerian. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya RM4.1 juta. Kementerian Dalam Negeri RM2 juta. Manakala baki sebanyak RM53.5 juta dibelanjakan bagi penganjuran persidangan APEC di pelbagai peringkat termasuk mesyuarat peringkat menteri yang berkaitan dengan sektor perdagangan, kesihatan, keuangan, wanita, perusahaan kecil dan sederhana, keselamatan makanan serta mesyuarat pegawai kanan yang bermula seawal Disember 2019 di Pulau Langkawi. Secara keseluruhannya, 146 mesyuarat dan program berkaitan di pelbagai peringkat telah diadakan sepanjang tahun penganjuran APEC 2020. Sebagai kemuncak APEC 2020, Kuala Lumpur juga akuinya telah berjaya menganjurkan mesyuarat Menteri-Menteri APEC dan mesyuarat Pemimpin-Pemimpin Ekonomi APEC baru-baru ini pada 20 November 2020 yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau menjelaskan bagi penganjuran mesyuarat APEC 2020, kerajaan di bawah pentadbiran Pakatan Harapan pada 2019 telah meluluskan peruntukan berjumlah RM350 juta serta menetapkan penyaluran peruntukan itu dibuat berdasarkan unjuran perbelanjaan melalui 3 fasa, iaitu RM20 juta bagi 2019, RM300 juta bagi 2020 dan selebihnya RM30 juta tahun depan. Penyaluran pada 2019 bertujuan membiayai kerja-kerja persediaan awal, manakala penyaluran pada 2020 untuk menampung penganjuran sebenar persidangan APEC sepanjang 2020. Untuk tahun 2021, sekejap saya bagi. Untuk tahun 2021, ianya adalah untuk menampung pembayaran akhir segala komitmen dalam perjanjian. Perjanjian ini ditandatangani dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Saya hanya menyambung tugas untuk menjayakan APEC 2020. Peruntukan bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam Belanjawan 2021 diluluskan di peringkat jawatankuasa selepas melalui proses undi belah bahagian. Sebanyak 110 bersetuju, 104 tidak bersetuju, manakala 6 yang lain tidak hadir.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tauku Jaafar pula memaklumkan Institut Koperasi Malaysia IKM bakal dinaik taraf kepada universiti sepenuhnya dalam tempoh 2 tahun. Jelasnya, cadangan dikemukakan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mendapat kelulusan. Saya nak naikkan tahap IKM ini, Institut Koperasi ini, kepada tahap universiti dalam masa jangka 2 tahun. Full-fledged universiti yang boleh berdiri atas kaki sendiri dan memberi keuntungan kepada Suruhanjaya dan tak perlu lagi kerajaan menyumbang sumber kewangan, dan dalam masa yang sama saya juga berkemampuan untuk melatihkan ahli-ahli bord koperasi, ahli-ahli mereka yang terlibat dengan koperasi dalam pengajian pentadbiran koperasi daripada sudut keuangan, daripada sudut keusahawan dan berbagai lagi. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi memberi penjelasan ini ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kementerian juga katanya telah berbincang dengan Kementerian Pendidikan bagi mendapatkan akreditasi penuh Agensi Kelayakan Malaysia MQA, syarat kelayakan yang diperlukan dan sebagainya. Hanya saya menunggu bila nak melancarkan IKM ini untuk menjadikan University College. Kita dah berbincang, surat saya dah dengan Kementerian Pendidikan untuk kelulusan daripada sudut MQA-nya, perbincangan soalan qualification dan requirement kualiti pendidikan dan sebagainya. Dan kita juga mempunyai student enrollment dah meningkat sampai 700 orang. Daripada yang ada sekarang ini, hanya 200 orang dibayar oleh pihak kerajaan. Jadi saya sangat optimistik bahawa kita berkemampuan melaksanakan ini, dan IKM ini nanti akan berdiri atas kakinya sendiri, tak perlu sumber kewangan lagi daripada kerajaan, dan boleh melatihkan anggota-anggota koperasi menjadi pentadbir yang berkualiti tinggi dan berpengalaman. Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi kemudiannya diluluskan dengan undian suara terbanyak selepas dibahas 10 ahli parlimen, masing-masing 5 daripada blok penyokong kerajaan dan 5 pembangkang. Ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna KPDN HEP, Timbalan Menteri Datuk Rasul Wahid menasihatkan pengguna untuk memilih bawang merah import dari negara lain berikutan harga bawang dari India melonjak ketika ini. Jelasnya, pengguna mempunyai pilihan membeli bawang merah yang diimport dari negara seperti China, Thailand dan Myanmar dengan harga pasaran yang lebih rendah. Kita akui bahawa kenaikan harga barang ini adalah harga bawang merah dan bawang besar, yang mana pada satu masa mencapai sehingga ke 13 ataupun RM18 1 kilogram. Jadi sebenarnya untuk makluman, masalah yang kita hadapi sekarang ialah bawang yang naik harga itu ialah bawang yang diimport daripada India. Sedangkan kita ada bawang-bawang lain yang diimport dari Thailand, daripada Myanmar, daripada China dan sebagainya. Tapi oleh kerana rakyat kita ni suka pada barang atau bawang yang diimport dari India, dan kebetulan sekarang ini dikatakan bahawa India mengalami masalah banjir. Jadi antara itu bekalan yang dibawa daripada India berkurangan. Jadi itulah dalam bisnes, bila penawaran dan permintaan berbeza, maka harga akan meningkat. Penjelasan dibuat berikutan harga bawang merah India sejak 2 hingga 3 minggu lepas mencecah sehingga RM18 sekilogram berbanding hanya RM3 hingga RM4 sekilogram sebelum ini. Pada sesi penggulungan ini juga, Timbalan Menteri turut memberitahu Dewan, Kementerian sentiasa melakukan penguatkuasaan bagi memastikan harga barang dalam keadaan stabil, terutama ketika rakyat terkesan akibat pandemik COVID-19. Penguatkuasaan turut memberi tumpuan di sempadan negara bagi mengelak ketirisan produk subsidi untuk rakyat.
Datuk Rosul turut menjawab mengenai perbelanjaan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara (NAKOL) sebanyak RM10 juta yang dipotong dalam belanjawan 2021. Beliau menjelaskan perbelanjaan itu dimasukkan dalam perkara hal ehwal kos sara hidup dan pendidikan. Sebenarnya untuk makluman Dewan bahawa peruntukan tersebut telah dimasukkan ke Kepala 0203000 iaitu hal ehwal kos sara hidup dan pendidikan. Yang mana pada tahun ini kita mendapat 1.19920 juta tapi ditingkatkan menjadi 3.16320 juta. Jadi program-program yang berkaitan dengan kos sara hidup ini masih boleh dilaksanakan dan untuk memastikan bahawa rungutan dan juga kesusahan yang dialami terutamanya di penduduk-penduduk luar bandar akan dapat kita tangani dengan peruntukan yang diberikan ini. Peruntukan bagi kementerian ini kemudian diluluskan di peringkat jawatankuasa dengan undian suara terbanyak. Terdahulu 11 ahli parlimen mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatankuasa. Baik, sesi jawab lisan. Setiap permohonan pemilikan senjata api termasuk bagi tujuan membasmi musuh tanaman perlu melalui tapisan ketat oleh pihak polis. Hanya individu yang benar-benar memerlukan dan berkelayakan akan diberi kelulusan pemilikan lesen atau permit senjata api. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, prosedur itu selari dengan peruntukan dalam Akta Senjata Api 1960. Bagi permohonan senjata api untuk tujuan membasmi musuh tanaman permohonan dalam memenuhi syarat-syarat antaranya seperti berikut. Melepasi tapisan keselamatan dan saksia, memiliki fizikal dan tahap kesihatan yang baik, keterampilan diri, bergantung hidup pada hasil pertanian, mempunyai tanah pertanian sendiri, menetap di kawasan berkenaan dan mengalami kerosakan hasil tanaman yang serius. Bagi pemilik kebun yang berdepan ancaman musuh tanaman namun tidak memiliki lesen atau permit senjata api, mereka boleh mendapatkan bantuan daripada Jabatan Penyelidikan atau anggota rela setempat. Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria mengemukakan pertanyaan mengenainya. Anak wanita warga tempatan yang berkahwin dengan warga asing dan melahirkan anak di luar negara tidak akan mendapat kewarganegaraan Malaysia secara automatik walaupun perkahwinan itu diiktiraf. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said menjelaskan ini bagi mengelak anak berkenaan mendapat dua kewarganegaraan kerana ia melibatkan soal keselamatan dan kedaulatan negara. Warga negara Malaysia lelaki berkahwin dengan warga negara wanita asing melalui perkahwinan yang diiktiraf dan juga teratur dan lahir anak tersebut di luar negara mengikut perkara 14.1 memang secara automatiknya menjadi warga negara Malaysia. Beliau menjawab pertanyaan tambahan ahli Parlimen Sekijang Natrah Ismail. Pasangan warga negara Malaysia boleh memohon kewarganegaraan bagi anak mereka yang lahir di luar negara di bawah perkara 14 dan perkara 15/2 Perlembagaan Persekutuan. Ini tertakluk kepada pematuhan syarat dalam bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, kaedah-kaedah kewarganegaraan 1964 dan perundangan berkaitan yang berkuasa. Sementara itu, ketika menjawab pertanyaan ahli Parlimen Beaufort, Datuk Azizah Mohamad Dun, Datuk Seri Dr. Ismail berkata Kementerian Dalam Negeri terus komiten mengekang kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti walaupun berdepan cabaran impak penularan COVID-19. Seramai 6,859 parti telah diusir dari negara dari Januari hingga September lalu. Dalam tempoh penularan pandemik COVID-19 ini, negara-negara asal tahanan telah menutup sempadan negara-negara masing-masing bagi mengekang penularan virus COVID-19 sekaligus memberikan implikasi dalam kita menghantar pulang tahanan dan juga tahanan kepada negara sumber atau negara asal.
Memang kita ada masalah, beberapa masalah dengan negara-negara asal seperti menyediakan dokumen-dokumen, dan kita berterima kasih dengan Kementerian Luar Negara Yang Berhormat Menteri pun ada di dalam Dewan ini kerana sentiasa membantu pihak KDN untuk proses pengantaran pulang parti ke negara-negara asal. Mengulas usaha mengatasi isu parti di Sabah, Datuk Seri Dr. Ismail berkata jawatan kuasa pengurusan warga asing di Sabah akan diaktifkan semula untuk tujuan berkenaan. Menurutnya, langkah proaktif akan dilaksana melibatkan kerjasama bersepadu jabatan dan agensi penguatkuasaan berkaitan. Sehingga 31 Oktober lepas, Kementerian Kesihatan telah membelanjakan RM1.17 bilion bagi menangani penularan COVID-19. Timbalan Menteri Dato' Aaron Agu-Dagang memaklumkan ia digunakan bukan hanya untuk membeli peralatan tetapi juga untuk kesemua fasiliti kementerian. Kementerian Kewangan telah meluluskan peruntukan RM1 bilion kepada KKM sebelum ini untuk tujuan menangani penularan pandemik COVID-19. Sehingga 31 Oktober 2020, Kementerian Kesihatan telah membelanjakan sebanyak 1.17 bilion yang turut termasuk peruntukan sedia ada kementerian bagi pembelian peralatan, bekalan perubatan, barangan pakai habis atau consumables, kelengkapan perlindungan diri atau PPE, reagen dan test kit serta lain-lain perkhidmatan dalam usaha mengawal wabak COVID-19. Sebahagian besar dari perbelanjaan itu melibatkan bayaran allowance khas COVID-19 kepada petugas barisan hadapan kementerian berjumlah RM275 juta. Untuk pembelian kelengkapan perlindungan diri PPE sebanyak RM262 juta dibelanjakan, manakala pembelian reagen dan test kit serta bayaran outsource perkhidmatan makmal swasta untuk saringan COVID-19 pula berjumlah RM210 juta. Bagaimanapun, jelas Dato' Aaron, jumlah tersebut tidak termasuk bayaran emolumen petugas kesihatan yang terlibat dalam rawatan, kawalan dan pencegahan pandemik yang mana ia telah diperuntukkan di bawah peruntukan sedia ada KKM. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Dungun, Wan Hassan Muhammad Ramli. Sistem Insurans Pekerjaan SIP merekodkan 99,696 pekerja telah diberhentikan dari Januari sehingga 27 November lepas. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Ashim berkata ia berikutan tekanan yang dialami semua industri secara global akibat pandemik COVID-19 yang di luar kawalan. Selanjutnya, berdasarkan rekod SIP sehingga 27 November 2020, bilangan kehilangan pekerjaan melibatkan kategori pengurus ialah seramai 13,109 orang. Yang tadi high capacity yang dibangkitkan oleh Ipoh Barat. Ini this is latest fakta ataupun maklumat terbaru, 13,109 orang. Kategori profesional pula melibatkan 26,079 orang dan kategori juruteknik serta profesional bersekutu adalah seramai 19,095 orang. Kategori tersebut merupakan kalangan pekerja yang berpendapatan 4,000 ke atas, yang mana mereka tidak ada dalam skim pelindungan yang kita beri, yang mereka mendapat yang digaji di bawah 4,000. Berdasarkan data Perkesos, dianggarkan 75% daripada jumlah keseluruhan pekerja adalah daripada golongan B40 yang berpendapatan 4,000 ke bawah. Sementara itu, beliau turut memaklumkan program subsidi upah yang diperkenalkan kerajaan disasarkan untuk membantu pekerja paling terkesan dalam golongan B40. Namun bagi golongan pengurusan yang diberhentikan kerja, mereka masih diberi perlindungan di bawah Akta SIP, Akta 800 tertakluk hak gaji maksimum RM4,000. Ini bermakna pekerja bergaji melebihi RM4,000 termasuk golongan pengurusan akan mendapat faedah seperti elan mencari pekerjaan EMP. Semua itu, kerajaan melalui Belanjawan 2021 akan melanjutkan program subsidi upah PSU selama 3 bulan lagi dengan lebih bersasar khususnya bagi sektor pelancongan termasuk sektor peruncitan dengan kadar RM600 sebulan bagi pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah. Jawapan merujuk persoalan Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran.
Dewan juga dimaklumkan RM992 juta diperuntuk di bawah bekalan 11 B11 berdasarkan amalan yang digunakan untuk membiayai langkah tambahan seperti yang diumum dalam ucapan Belanjawan 2021. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan angka itu merangkumi RM100 juta yang diagihkan kepada sekolah tahfiz, sekolah pondok berdaftar dan sekolah agama rakyat bagi tujuan penyelenggaraan. Beliau menjelaskan peruntukan itu disediakan di bawah B11 Perkhidmatan Am Perbendarahan di bawah butiran 021300 pemberian kemudahan projek khas. Antara langkah-langkah ucapan belanjawan yang turut dibiayai di bawah peruntukan ini ialah keperluan tambahan RM120 juta bagi penambahbaikan rancangan makanan tambahan untuk pelajar miskin, geran padanan untuk NGO dan social enterprise, ini sebanyak RM100 juta, terutamanya bagi program peningkatan pendapatan bagi golongan rentan menangani isu sosial seperti penderaan kanak-kanak dan gelandangan, serta pelbagai langkah yang menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Tengku Datuk Seri Zafrul menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kulai, Teo Ni Chin. Selain itu, peruntukan turut digunakan untuk perluasan subsidi pengangkutan awam bas, geran untuk taska dan pusat ekonomi warga emas serta perkhidmatan ATM bergerak bagi kawasan pedalaman khususnya Sabah dan Sarawak. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan mengambil maklum akan teguran laporan audit negara tahun 2018 siri ketiga pengurusan aktiviti kawalan import konsainan pertanian. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kementerian telah melaksanakan beberapa langkah penambahbaikan. Berdasarkan dapatan daripada laporan audit tahun 2018, siri 3 pengurusan aktiviti kawalan import konsainan pertanian, pihak kementerian telah melaksanakan langkah-langkah penambahbaikan seperti berikut. Selaras dengan Akta Kuarantin Pertumbuhan 1976 dan Peraturan Kuarantin Tumbuhan 81, syarat-syarat pengimportan bagi sesuatu tumbuhan, produk tumbuhan dan artikel terkawal akan ditentukan berdasarkan daripada Pest Risk Analysis atau PRA yang akan dinilai secara lebih terperinci bagi memastikan tumbuhan, produk tumbuhan dan artikel terkawal yang diimport adalah bebas daripada penyakit dan perosak tanaman. Syarat-syarat pengimportan yang telah dipatuhi akan ditentusahkan oleh DOA yang bertindak sebagai pihak berkuasa perlindungan tanaman dan akan dinyatakan dalam permit import yang dikeluarkan oleh Makis sebelum disusuli dengan penguatkuasaan di pintu-pintu masuk negara. Tambah beliau lagi, kementerian juga memperkukuhkan elemen penguatkuasaan di pintu masuk secara bersepadu dengan semua jabatan dan agensi berkaitan. Sehingga Oktober lepas, bilangan kes yang ditahan melakukan kesalahan adalah sebanyak 1,105 kes dengan nilai dagangan RM134 juta. Sebanyak 913 kes telah dikompaun dengan nilai kutipan sebanyak RM3 juta melibatkan pelbagai kesalahan, antaranya tiada permit import dan ekspor, pengisytiharan palsu dan tidak patuh syarat permit import atau ekspor. Pertanyaan mengenainya dikemukakan Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zazin. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sedang dalam peringkat akhir menyediakan dasar agro makanan negara 2.0 dan 2.0 2021-2030 dan 2.0 memberikan tumpuan kepada pemberkasaan industri padi dan beras, industri tanaman, industri ternakan serta industri perikanan dan akuakultur bagi meningkatkan pengeluaran makanan dalam negara. Pada masa kini, negara kita berkeupayaan untuk menghasilkan hampir semua bahan makanan asas yang diperlukan termasuk beras, sayur-sayuran, buah-buahan, daging ayam, itik, daging lembu, kerbau, telur ayam, itik, susu segar dan juga ikan. Berdasarkan pada kadar pengeluaran makanan negara, tahap sara diri ataupun SSL bagi daging ayam, itik, telur ayam, itik dan ikan adalah melebihi 90%. Bagi buah-buahan dan sayur-sayuran pula,
Malaysia telah mencapai SSL melebihi 100%, kecuali bagi buah mangga, kelapa, kobis, cili dan halia. Tambah beliau, bagi memastikan keberupayaan negara menjamin bekalan makanan secara berterusan, kementerian telah mengenal pasti beberapa hala tuju baru sektor pertanian termasuk industri padi, tanaman, ternakan dan perikanan bagi tempoh rancangan Malaysia ke-12 RMK12 untuk tempoh 5 tahun akan datang. Datuk Seri Ahmad Hamzah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris. Hampir RM470,000 dana prihatin kebajikan hidupan liar telah disalur Kementerian Tenaga dan Sumber Asli ke Zoo Taiping bagi menampung kos makanan dan ubatan hidupan liar serta kos sanitasi secara berperingkat sejak Ogos 2020 hingga November 2020. Selain itu, Kementerian turut memberi diskaun 15% bil elektrik secara bulanan selama 6 bulan kepada pengendali zoo dan pimpinan tetap ZPT di bawah pakej rangsangan ekonomi bagi mengurangkan impak penularan wabak COVID-19. Bantuan kerajaan pada Zoo Taiping bukan sahaja dilaksanakan dalam tempoh PKP, sebaliknya kementerian telah membantu Zoo Taiping sejak beberapa tahun lalu sehingga kini, di mana Jabatan Penggelitan sendiri telah memberikan pinjaman sebanyak 125 ekor hidupan liar milik Jabatan Penggelitan kepada Zoo Taiping dengan nilai 1.1 juta. Ia bertujuan untuk pelbagai kehidupan liar Zoo Taiping bagi membolehkan zoo berkenaan terus berdaya maju dan melakukan usaha untuk menarik lebih ramai pelancong dan pengunjung ke zoo berkenaan. Dalam apa keadaan sekalipun, kementerian terus mengambil perhatian dan tindakan bukan hanya kepada Zoo Taiping tapi juga zoo-zoo lain. Tambah beliau, bagi tindakan jangka panjang, kementerian melalui perkhidmatan telah mengadakan sesi konsultasi dengan Persatuan Taman-Taman Zoologikal dan Akuarium Malaysia MASPA serta ZPT untuk mengkaji semula peraturan yang berkaitan pengendalian ZPT di bawah Akta Pemulihan Hidupan Liar 2020 Akta 716 dan membangunkan model baharu ZPT. Ia bertujuan mengurangkan kebergantungan ZPT kepada kerajaan dan mengukuhkan operasi ZPT supaya lebih berdaya maju dan pada masa yang sama memastikan kebajikan hidupan liar sentiasa terpelihara. Datuk Dr. Samsul menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Taiping, Teh Kok Lim. Cadangan pengurangan kadar bayaran parkir kenderaan di stesen kereta api akan dipertimbang bagi mengurangkan beban kewangan pengguna. Timbalan Menteri Pangkutan Hazmi Habibullah berkata, berbincang mengenainya akan diadakan bersama pengurus parkir terlibat. Bagi pihak operator kepada pengguna, daripada awal PKP sehingga Jun yang sebenarnya juga ada diberikan percuma masa total lockdown hari itu. Hanya saja mereka mula collect balik antara Jun dan Julai lah, ya, dah bermula hingga setakat ini. Dan kita menyedari masih ada rayuan seperti apa yang disuarakan oleh YB Jerai tadi. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan melanjutkan perbincangan kita dengan operator-operator parkir ini, macam mana nak melihat untuk menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat pada masa. Baik, sidang Dewan Rakyat ditangguhkan pada pukul 3.25 petang tadi dan akan disambung semula Isnin depan. Amalkan mengimbas kod QR MySejahtera di lokasi atau premis yang ditujui. Saya Muhammad Cina Sami, salam hormat dan selamat malam.